Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Jadi live hari ini adalah satu live yang ringkas ya. Saya tidak akan memakan banyak masa, saya harap boleh habiskan live ini dalam tempoh 10 minit ya. Jadi saya minta jasa baik semua untuk like dan share ramai-ramai kerana message yang saya ada hari ini ditujukan khusus kepada Tan Sri Anwar Musa, yang seperti mana yang kita maklum ya, Tan Sri Anwar Musa ni walaupun merupakan MP UMNO, tetapi dia lebih cenderung terhadap PPBM dan Perikatan Nasional ya. So itu satu. Dan saya juga minta jasa baik anda semua untuk like dan share ramai-ramai live ini kerana saya juga ada rayuan khusus kepada Raja-Raja Melayu berhubung dengan kenyataan Tan Sri Anwar Musa. Jadi saya tidak ingin membuang banyak masa dan saya tidak akan menjawab soalan hari ini. Ya, saya akan terus kepada point dan akhiri live ini. Ya, baik. Jadi saudara-saudari, sekian lama saya khususnya telah membuat banyak live dan penulisan, dan saya rasa satu Malaysia ya, kalau kita lihat media sosial, rungutan rakyat berbilang bangsa ya, berhubung kegagalan kerajaan ya, dan berhubung tindak tanduk kerajaan yang suka menyalahkan rakyat atas kegagalan kerajaan ya. So ini bukannya satu rekaan, bahawasanya kerajaan ini setelah gagal cuba menyalahkan rakyat atas kegagalan dia. Ini bukan satu rekaan, ini bukan satu propaganda, ini bukan satu permainan persepsi. Ini hakikat ya. Sebabnya data statistik menunjukkan dengan jelas bahawa penularan wabak COVID yang menggila yang kita perhatikan hari ini, kegilaan itu bermula selepas pilihan raya negeri Sabah dan tidak pernah surut. Okey. Dan pada pilihan raya itu ya, kita lihat ahli-ahli parlimen blok kerajaan ya, sama ada dari Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional, berulang alik dari Sabah ke Putrajaya. Kita lihat bukti-bukti dalam video-video, gambar-gambar banyak pelanggaran SOP, dan berpuluh ribu rakyat Sabah telah didedahkan kepada ancaman COVID di dalam ceramah-ceramah di mana banyak SOP tidak dipatuhi. Okey, so kegilaan penularan wabak COVID itu kita tanggung sehingga hari ini. Dan negara kita antara terpanjang ya, pelbagai kekangan pergerakan, pelbagai kekangan terhadap perniagaan dah lebih setahun setengah, okey, menyebabkan rakyat terpaksa menanggung seksa, kadar bunuh diri meningkat ya. Kita lihat beberapa hari ini banyak kes-kes bunuh diri, okey. Perniagaan kecil sederhana paling dimangsakan disebabkan kemaruk kuasa kerajaan, pemimpin-pemimpin kerajaan ya, yang selepas langkah Sheraton jelas banyak usaha untuk menakluki negeri-negeri pembangkang, banyak berpolitik, banyak bercakaran, tetapi apabila rakyat cuba menyuarakan kebenaran, ada ugutan, yang ini tak boleh persoal, yang itu tak boleh persoal ya. Politik darjat yang amat nyata. So setelah banyak rungutan ini dibuat, akhirnya Raja-Raja Melayu telah bersidang. Dan di dalam persidangan itu, kalau kita lihat persefahaman yang dicapai, jelas menunjukkan Raja-Raja Melayu sedar akan kegagalan kerajaan. Dan perkara itu dah banyak saya sentuh di dalam live-live lepas. Jadi kalau saudara-saudari masih belum dapat dengar hujah-hujah saya, anda boleh rujuk kepada live-live saya yang lepas ya, atau kenyataan-kenyataan ringkas saya yang telah saya upload di dalam YouTube. Jadi dalam pada semua ini berlaku, setelah Tun Dr. Mahathir Mohamad berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong atas jemputan tuanku, berlaku pula hinaan terhadap Yang di-Pertuan Agong ya, apabila seorang menteri keluar kenyataan cukup enough is enough ya. Walhal Tun Dr. Mahathir Mohamad satu-satunya pemimpin yang memberi cadangan kepada Yang di-Pertuan Agong atas jemputan tuanku, iaitu cadangan penubuhan Majlis Pemulihan Negara. Dan di dalam Majlis Pemulihan Negara kita dah lihat ada cadangan-cadangan yang tepat
dan spesifik cara nak menyelesaikan masalah negara dari sudut sosial, kesihatan, pendidikan, ekonomi, kewangan dan sebagainya. Dan kalau kita lihat kesefahaman yang telah dicapai oleh Raja-Raja Melayu dalam persidangan khas yang diadakan 16 Jun lalu, ianya senada dengan apa yang telah disentuh oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad berhubung kemelut yang melanda negara kita yang perlu diperbaiki. Okey. So ringkasnya, kerajaan telah gagal mengamalkan politik darjat, berkuasa dan kedudukan, dan kerajaan ini tidak tahu cara menyelesaikan masalah, dan satu-satunya pemimpin yang telah memberi cadangan adalah tak lain tak bukan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan dilihat Raja-Raja Melayu dalam penemuan mereka setelah berbincang dengan wakil rakyat, pakar-pakar, ketua-ketua parti dan sebagainya, mendapati perkara-perkara tertentu yang tidak kena dalam kerajaan yang senada dengan apa yang Tun telah cadangkan. Jadi sejurus selepas Tun mengumumkan bahawa beliau telah mencadangkan Majlis Pemulihan Negara, tiba-tiba Muhyiddin mengeluarkan Pelan Pemulihan Negara yang bukannya strategi dalam erti kata yang sebenar. Ianya hanya memberikan fasa-fasa untuk kita melalui kononnya total lockdown, yang sebenarnya bukan total lockdown dalam erti kata sebenar, malah jauh lebih longgar daripada MCO pertama. Dan MCO pertama, kalau saudara-saudara ingat, dicetuskan tidak pada ketika angka COVID tidak pernah mencecah 500 pun. Okay. Kini dah pernah hampir 10,000. Ya. Tetapi adanya total lockdown, sekadar nama sahaja total lockdown, ini bukanlah total lockdown. It's very far away from total lockdown. So, tiba-tiba Muhyiddin mencadangkan Pelan Pemulihan Negara. Tiada strategi apa yang akan dilakukan untuk menjana ekonomi negara selepas berakhirnya penularan wabak COVID ini. Andai kata kerajaan gagal menangani wabak COVID ini, bagaimana nak memulihkan semula sistem pendidikan, ekonomi, kesihatan dan sebagainya, tidak dijelaskan. Yang ada hanya fasa-fasa yang akan dilalui sebelum kononnya perintah kawalan pergerakan akan tamat. Jadi di situ kita nampak kerajaan enggan mengaku kegagalannya, iaitu perintah kawalan pergerakan yang sememangnya sudah gagal, antara terpanjang di dunia, menyebabkan rakyat seksa, menyebabkan perniagaan seksa. Okey. Kluster-kluster COVID utama adalah dari kilang, tapi yang seksa kedai-kedai makan tak boleh ada dine-in. Tidak ada data yang diberikan oleh kerajaan menunjukkan fenomena dine-in ini punca penyebaran wabak COVID dan terbentuknya kluster-kluster COVID. Jadi terus menerus rakyat seksa dan dihukum dah lebih setahun setengah. Okey. Setelah semua itu berlaku dan setelah keluar laporan-laporan di media bahawasanya tahap pematuhan rakyat terhadap SOP agak tinggi, maknanya rakyat walaupun marah dengan kerajaan tetapi tetap mematuhi SOP, tiba-tiba Tan Sri Anwar Musa semalam mengeluarkan satu kenyataan dalam wawancara dia bersama Harakah. Dan untuk makluman saudara-saudari, Harakah ini adalah di bawah PAS, saluran media PAS. Okey. Jadi apa yang Anwar Musa kata? Anwar Musa kata, ya, rakyat dilihat tidak takut lagi wabak COVID, tidak ikut SOP. Jadi sekali lagi dituding jari terhadap rakyat. Okey, rakyat seksa sebab kerajaan, sebab gelagat kerajaan, sebab kegagalan kerajaan, tetapi dituding jari terhadap rakyat. Ini bukan lagi politik darjat tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah sikap mendewa-dewakan diri sendiri, mendewa-dewakan kalangan pemimpin-pemimpin kerajaan. Mereka merasakan mereka ni dah duduk tahap kayangan dan yang rakyat yang lain ni semuanya tidak penting, sekadar nombor sahaja, tidak ada nama. Ya, mereka tidak dengar keluhan rakyat. Mereka tidak menilai betapa seksanya orang, betapa ramai yang bunuh diri disebabkan kegagalan kerajaan. Mereka tidak mendengar semua itu, mereka menyalahkan rakyat lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, Pelan pemulihan yang dicadangkan oleh Muhyiddin melibatkan fasa perintah kawalan total lockdown kononnya yang kita lalui sekarang. Ya, jadi total lockdown yang bermula 1 Jun, ya, dan dijangka berakhir pada 28 Jun,
yang dikatakan fasa pertama ni adalah sebahagian daripada pelan pemulihan negara. Jadi di sini kita dah nampak pelan pemulihan negara ini sudah pun menempuhi kegagalan. Mengapa saya kata begitu? Pada hari pertama total lockdown pada 1 Jun, Malaysia merekodkan 7,105 kes COVID. Ya. Pada 14 hari kemudiannya, pada hari terakhir minggu kedua total lockdown, Malaysia mencatatkan 4,949 kes. Okey. Kemudian masuk minggu ketiga, pada hari kelima, Malaysia mencatatkan 5,911 kes. Dan hari ini, tak sampai berapa hari, 3-4 hari ke 5 hari sebelum berakhirnya minggu keempat fasa pertama pelan pemulihan negara, Malaysia masih mencatatkan 5,841 kes. Jadi di sini jelas bahawa bukan hanya total lockdown ni gagal. Dah 4 minggu ni orang seksa disebabkan kerajaan. Pelan pemulihan negara sudah gagal. Jadi saya merayu kepada Raja-Raja Melayu untuk mengambil maklum perkara ni, untuk mengambil maklum sikap kerajaan yang bukan hanya tidak ingin menerima dan mengaku kegagalannya, tetapi menuding jari terhadap rakyat yang sudah sedia resah, marah, keliru, tidak tenteram, terhimpit disebabkan kerajaan, dan dimarahkan lagi, dipersalahkan lagi oleh seorang menteri, sehingga menteri itu ataupun ahli parlimen itu, iaitu Tan Sri Anwar Musa, disela, dikecam di media sosial. Kita tidak boleh ada kerajaan sebegini yang bukannya rakan rakyat, yang bukannya melaksanakan tanggungjawabnya apabila mengangkat sumpah-sumpah jawatan untuk memelihara kebajikan rakyat, ya, untuk menjaga perpaduan kaum, agama, rakyat, ya, negara, ya, untuk mentadbir dengan ikhlas, ya, telus, amanah. Semuanya tidak dilakukan. Yang ada memporak-porandakan politik, mengamalkan politik darjat, mengamalkan pentadbiran yang kejam dan zalim, mempersalahkan rakyat atas kesalahan sendiri, keengganan mengaku kegagalan, dan menubuhkan kerajaan atas dasar kuasa dan kedudukan. Ya, so ini sudah sampai satu tahap yang kritikal. Ya, hari itu Raja-Raja Melayu sudah bersidang dan meminta agar suhu politik diturunkan, tetapi tindak tanduk mereka termasuk penghinaan kerajaan terhadap titah yang di-Pertuan Agong apabila kerajaan tidak ingin mengadakan segera sidang parlimen, ya, semua ini hanya meningkatkan suhu politik, dan kononnya Muhyiddin nak tubuhkan jawatan kuasa, meningkatkan birokrasi. Ini semuanya memarahkan lagi rakyat, ya, khususnya mereka yang menjunjung kasih titah yang di-Pertuan Agong. Jadi saya merayu kepada Raja-Raja Melayu untuk mengambil maklum perkembangan ini, dan kami rakyat Malaysia amat mengharapkan ada satu tindakan positif daripada Raja-Raja Melayu pada 30 hari bulan Jun ini untuk membawa pengakhiran kepada kegagalan kerajaan, kegagalan pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ya, jadi itu sahaja mesej saya hari ini. Jadi saya sekali lagi meminta jasa baik semua untuk menularkan video ini, ya, like dan share ramai-ramai, dan saya akan letakkan link kepada saluran Instagram saya dan saluran Telegram saya di ruang komen selepas live ini. Jadi pastikan anda sertai Instagram dan Telegram saya, ya. Untuk live ni saya tidak akan mengambil soalan, dan saya akan kembali esok atau lusa, dan di situ saya akan menjawab soalan-soalan penonton. Baik, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, dan salam kuasa ketiga.